Algoritma pembelajaran mesin yang disedia. Pembelajaran mesin berwujud penyelia merupakan satu jenis pendekatan dalam kecerdasan buatan di mana anda melatih algoritma menggunakan dataset yang diberi label. Ia melibatkan memberi data masukan kepada model bersama dengan output yang betul, membenarkan algoritma mempelajari pemetaan di antara pemboleh ubah masukan dan output. Matlamatnya adalah bagi model membuat ramalan atau keputusan apabila diberi data baru yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Berikut adalah bagaimana ia biasanya berfungsi. 1. Penyediaan dataset. Anda memulakan dengan dataset yang mengandungi pasangan masukan output. Sebagai contoh, jika anda sedang membina penapis spam, dataset anda mungkin termasuk email yang dilabelkan sebagai spam atau bukan spam. 2. Fase latihan. Semasa latihan, algoritma mempelajari hubungan antara masukan, ciri-ciri, dan output, label, dengan menyesuaikan parameter-parameternya secara berulang untuk meminimumkan perbezaan di antara ramalannya dengan output sebenar. Algoritma AM. Algoritma yang digunakan dalam pembelajaran berwujud penyelia termasuk regresi linear, pokok keputusan, mesin faktor sokongan, rangkaian neural, dan sebagainya. 3. Ujian dan penilaian. Setelah model dilatih, ia diuji pada bahagian dataset yang berasingan, dinamakan sebagai set ujian, yang belum pernah dilihat sebelum ini. Ramalan model dibandingkan dengan output sebenar untuk menilai ketepatan dan prestasinya. Langkah ini membantu menentukan seberapa baik model berkelakuan apabila diberi data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. 4. Ramalan garis miring penyimpulan. Setelah latihan dan penilaian yang berjaya, model sedia untuk membuat ramalan atau klasifikasi pada data baru yang belum pernah dilihat. Ia mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya semasa latihan untuk membuat ramalan pada data masukan yang belum pernah ditemuinya sebelum ini. Pembelajaran berwujud penyelia digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti pengenalpastian imej dan pertuturan, penapisan email, sistem penyarankan, diagnosis perubatan, dan lain-lain. Kelebihan pembelajaran berwujud penyelia terletak pada keupayaannya untuk mempelajari corak yang kompleks dan membuat ramalan yang tepat setelah dilatih dengan betul menggunakan data yang relevan dan mewakili. Algoritma pembelajaran mesin regresi linear. Algoritma pembelajaran mesin regresi linear adalah satu kaedah dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara dua jenis atau lebih pemboleh ubah. Ia digunakan terutamanya untuk meramalkan nilai output berdasarkan input tertentu di mana hubungan di antara pemboleh ubah ini dianggap sebagai linear. Secara khusus, regresi linear bekerja dengan mencari garis linear terbaik yang sesuai dengan data yang diberikan. Untuk kes yang paling asas, regresi linear mencari garis lurus yang paling sesuai untuk menerangkan hubungan di antara pemboleh ubah input, X, dan output yang diramalkan, Y. Dalam konteks dua dimensi, ia akan mencari garis lurus terbaik yang paling mendekati titik data yang sebenarnya. Pada peringkat asas, regresi linear mungkin menggunakan pendekatan yang disebut metode terkecil kuasa 2 untuk menyesuaikan garis terbaik kepada data yang ada. Objektifnya adalah untuk mengurangkan jumlah kesilapan antara nilai sebenar dan nilai yang diramalkan oleh garis linear. Regresi linear digunakan dalam pelbagai bidang termasuk ramalan harga hartanah berdasarkan ciri-ciri rumah, meramalkan penjualan berdasarkan perbelanjaan periklanan, dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, ia penting untuk diingat bahawa regresi linear bertumpu pada andaian bahawa hubungan antara pemboleh ubah adalah linear, yang mungkin tidak selalu berlaku dalam situasi sebenar kehidupan. Oleh itu, ia adalah salah satu alat dalam kotak alat pemodelan statistik yang lebih besar. Algoritma pembelajaran mesin klasifikasi. Algoritma untuk klasifikasi dalam pembelajaran mesin adalah teknik yang digunakan untuk meramalkan label kategori data berdasarkan ciri-ciri input. Berbeza dengan regresi, yang meramalkan nilai berterusan, klasifikasi memberi tumpuan kepada memberi label kepada kategori atau kelas yang telah ditakrifkan kepada data input. Berikut adalah bagaimana algoritma klasifikasi biasanya berfungsi. 1. Data latihan. Anda memulakan dengan dataset di mana setiap titik data mempunyai ciri-ciri,
atribut, dan label kelas yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam klasifikasi email, ciri-ciri mungkin termasuk perkataan dalam email, dan label mungkin spam atau bukan spam. 2. Proses pembelajaran. Algoritma mempelajari corak dan hubungan dalam data dengan menganalisis ciri-ciri input dan label kelas yang berkaitan. Ia membina model yang boleh mengklasifikasikan data baru berdasarkan corak yang dipelajari ini. Algoritma klasifikasi biasa termasuk pokok keputusan, hutan rawa, mesin faktor sokongan, SVM, naive Bayes, jiran terdekat K terdekat, KNN, dan rangkaian neural. 3. Penilaian model. Selepas latihan, prestasi model dinilai menggunakan bahagian dataset yang berasingan, set ujian, yang belum pernah dilihat sebelum ini. Ketepatan, keanjalan, skor F1, atau metrik lain digunakan untuk menilai seberapa baik model berfungsi pada data yang tidak dilihat. 4. Ramalan. Setelah model dilatih dan dinilai, ia boleh digunakan untuk meramalkan label kelas bagi data baru berdasarkan corak dan hubungan yang dipelajari. Algoritma klasifikasi digunakan dalam pelbagai bidang, termasuk pengenalan imej, mengklasifikasikan objek dalam imej, contohnya mengenal pasti kucing vs anjing. Pemprosesan bahasa semula, analisis sentimen, pengesanan bahasa, penapisan spam. Penjagaan kesihatan, mendiagnos penyakit berdasarkan rekod perubatan. Kewangan, penilaian kredit, pengesanan penipuan. Pemilihan algoritma klasifikasi bergantung kepada sifat masalah, saiz dan jenis data, kecekapan komputasi, dan kebolehinterpretasian model. Pelbagai algoritma mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza, menjadikan penting untuk memilih yang paling sesuai untuk tugasan tertentu. Subjenis algoritma klasifikasi untuk pembelajaran mesin yang diselia. Berikut adalah 8 jenis subkategori algoritma pengelasan yang biasanya digunakan dalam pembelajaran mesin berbimbing. 1. Pokok keputusan. Mereka memecahkan dataset kepada subset yang lebih kecil berdasarkan ciri-ciri yang berbeza, mencipta struktur seperti pokok untuk membuat keputusan. Contoh, dalam penjagaan kesihatan, sebuah pokok keputusan boleh digunakan untuk meramalkan sama ada seorang pesakit menghidap penyakit tertentu berdasarkan gejala. Sebagai contoh, pokok keputusan mungkin memisahkan gejala seperti demam, batuk, dan keletihan untuk menentukan sama ada pesakit mungkin mengalami selesema atau penyakit lain. 2. Hutan rawa. Algoritma ini membina pelbagai pokok keputusan dan menggabungkan hasil mereka untuk meningkatkan ketepatan dan mencegah overfitting. Contoh, bayangkan satu situasi dalam keuangan di mana hutan rawa digunakan untuk meramalkan sama ada seorang pelanggan mungkin gagal bayar pinjaman. Pelbagai pokok keputusan dalam hutan rawa boleh menganalisis faktor-faktor seperti sejarah kredit, pendapatan, dan nisbah hutang pendapatan untuk membuat ramalan yang lebih tepat. 3. Mesin faktor sokongan, SVM, Support Vector Machines. SVM mencari hyperplan optimal yang paling memisahkan kelas dalam ruang dimensi tinggi. Contoh, dalam pengenalan imej, SVM boleh mengklasifikasikan imej kepada pelbagai kategori. Sebagai contoh, ia boleh mengklasifikasikan imej haiwan kepada kategori kucing atau anjing dengan menganalisis ciri-ciri seperti tekstur bulu, bentuk telinga, dan struktur hidung. 4. Regresi logistik. Walaupun namanya, regresi logistik digunakan untuk klasifikasi, ia menganggarkan kebarangkalian bahawa input yang diberikan tergolong dalam kelas tertentu. Contoh, misalkan anda ingin meramalkan sama ada seorang pelajar akan lulus atau gagal ujian berdasarkan waktu pembelajaran. Regresi logistik boleh menganggarkan kebarangkalian lulus berdasarkan bilangan jam belajar, menggolongkan pelajar kepada kumpulan cenderung lulus atau cenderung gagal. 5. Jiran terdekat K, KNN, K-nearest neighbors. KNN mengklasifikasikan titik data berdasarkan kelas majoriti di antara jiran terdekat mereka dalam ruang ciri. Contoh, dalam e-dagang, KNN boleh digunakan untuk sistem penyenaraian produk. Jika seorang pelanggan melihat produk tertentu,
KNN boleh mencadangkan produk serupa dengan menganalisis keutamaan pelanggan lain yang melihat atau membeli item yang sama atau serupa. 6. Naive Bayes. Algoritma ini berdasarkan teorem Bayes dan mengandaikan ciri-ciri adalah bebas. Ia mengira kebarangkalian untuk setiap kelas dan memilih yang memiliki kebarangkalian tertinggi. Contoh, penapisan spam email adalah contoh penggunaan klasik bagi naive Bayes. Dengan menganalisis kekerapan kata-kata tertentu dalam email, seperti tawaran percuma wang, algoritma boleh meramalkan sama ada email yang masuk mungkin adalah spam atau tidak. 7. Rangkaian neural. Algoritma ini, terutamanya rangkaian pembelajaran mendalam, mempelajari corak yang kompleks dengan mengalirkan data input melalui pelbagai lapisan node yang berhubungan. Contoh, dalam pemprosesan bahasa semula, sebuah rangkaian neural boleh dilatih untuk mengklasifikasikan ulasan filem sebagai sentimen positif atau negatif berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam ulasan dan hubungan kontekstual mereka. 8. Algoritma peningkatan gradien. Contohnya termasuk ada boost, mesin peningkatan gradien, GBM, dan extreme gradient boosting, XGBoost. Mereka membina model bersekuens untuk memperbaiki kesilapan model sebelumnya, meningkatkan ketepatan keseluruhan. Contoh, anggap anda sedang meramalkan harga saham. Algoritma peningkatan gradien boleh menganalisis data saham sejarah untuk meramalkan harga masa depan, belajar dari kesilapan ramalan sebelumnya untuk secara berterusan meningkatkan ketepatan ramalan. Setiap subjenis ini mempunyai kelebihan, kelemahan, dan kes penggunaan idealnya masing-masing. Oleh itu penting untuk memilih algoritma yang paling sesuai untuk masalah tertentu berdasarkan ciri-ciri data dan objektifnya.